Assalamualaikum dan selamat sejahtera pada semua yang mendengar PDPR Cikgu untuk kali ini, iaitu pendidikan muzik tingkatan 4. Kita masih lagi di unit 1 pada minggu ni. Okay, jadi untuk minggu ni kita akan masuk kepada apresiasi muzik. Sebelum tu kita akan baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikman takawan syura' alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Okey. Jadi untuk minggu ni kita akan masuk pada angklung ragam angklung ataupun alat muzik angklung. Jadi masih di unit 1 pada muka surat 13 yang mana ada buku teks, boleh rujuk pada buku teks. Dan yang mana tak ada buku teks, boleh rujuk kepada buku digital. Okey. Jadi kita tengok sedikit, kita baca sama-sama. Angklung latar belakang muzik. Angklung ialah sejenis alat muzik tradisional Indonesia yang berkembang dalam masyarakat Sunda, Jawa Barat. Alat muzik ini diperbuat daripada buluh berbentuk tabung, pitch berganda dan dibunyikan dengan cara menggoncangkannya. Jenis buluh yang digunakan ialah buluh hitam, kurungan awi wulung, atau buluh atir, iaitu awi temen, yang mana apabila kering akan berwarna kuning keputihan. Mengikut sejarah, angklung berasal dari masyarakat Sunda asli Baduya, iaitu pada ketika itu mereka menjadikan angklung sebagai alat ritual dalam mengawal penanaman padi dan dimainkan untuk menjemput Dewi Seri, kurungan Dewi Pertanian, Dewi Padi dan Dewi Sawah turun ke bumi memberikan kesuburan pada tanaman padi. Ini adalah serba sedikit latar belakang di mana kepercayaan masyarakat di suatu tempat di Jawa Barat. Jadi yang ni perlu kita ingatlah, kerana sebagai pengetahuan asal usul alat muzik angklung. Seterusnya kita pergi kepada jenis dan bahagian angklung. Kalau kita tengok pada rajah tu ada 3 jenis dia letak 3 jenis ataupun 2 jenis. Gambar rajah tu boleh tengok sama-sama. Angklung mempunyai beberapa bahagian, iaitu itu pada A, tabung suara angklung terdiri daripada 2 atau 4 tabung dan mempunyai saiz dan pitch yang berbeza. Ianya dipasang longgar pada bahagian tabung dasar. Setiap tabung angklung mempunyai 1 oktav bunyi yang berbeza. Oleh kerana setiap angklung menghasilkan pitch yang berbeza, maka sekumpulan pemain angklung diperlukan bagi menghasilkan lagu yang lengkap. B, ancak ialah bahagian rangka angklung yang terdiri daripada jejer rangka angklung, tabung dasar dan palang gantung. Jadi alat muzik angklung ni dimainkan secara goncangan di mana setiap angklung tu dia ada 1 not sahaja. Biasanya dia akan letak 2 atau 3 tabung yang membentuk bunyi oktav. Maksudnya kalau C yang rendah kepada C yang tinggi. Kita perincikan dia punya bahagian dia. Yang paling atas sekali palang gantung. Yang seterusnya yang menegak tu jenger atau perangka. Tabung besar, tabung kecil tabung suara. Yang bawah sekali tu adalah tabung dasar. Angklung ni terbahagi pada 2 lah. Angklung melodi ada 2 tabung. Seterusnya angklung chord atau iringan. Alright. Jadi kita tengok sedikit info. Tahukah anda angklung telah menerima pengiktirafan sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia daripada UNESCO sejak November 2010. Telah diwartakan alat muzik angklung ni adalah alat muzik seni sebagai karya agung warisan budaya. Jadi angklung ni sangat popular. Sangat popular
di Indonesia lah. Okey, seterusnya berkembang sehingga ke Malaysia dan dimainkan untuk pelbagai acara. Kejap lagi kita akan tengok. Okey, seterusnya kalau kita tengok angklung ni mempunyai beberapa ragam. Okey, muka surat seterusnya. Okey. Okey, untuk yang pertama adalah angklung melodi. Mempunyai julap pitch yang amat luas, iaitu 3 oktav. Setengah merangkumi register suara rendah, tengah dan tinggi. Angklung berjumlah 31 buah. Okey. Okey, seterusnya kita tengok angklung iringan. Angklung iringan berfungsi mengiringi nyanyian. Angklung melodi atau alat muzik lain yang memainkan melodi. Angklung ini mempunyai chord major dan chord minor. Okey, angklung C. Angklung dimainkan secara solo. Pengembangan model 3 tabung berbeza, 2 tabung padian yang digantung pada stand bagi menghasilkan sebuah sama muzik. Mainan angklung secara solo maka bergabung dengan dalam kumpulan yang disebut arumba, alunan rumpun bambu. Okay, jadi untuk capai maklumat, untuk lebih pemahaman kita akan scan QR code untuk angklung melodi dahulu. Okey, angklung melodi kita akan tengok sama-sama. Okey, ini untuk angklung melodi 40 Days Diary angklung Manuk Dalali. Okey, baik. Okey, kita telah tengok serba sedikit secara sepintas lalu angklung melodi. Angklung melodi. Seterusnya kita pergi kepada angklung iringan.
Okey, baik. Kita telah selesai tengok untuk angklung iringan di mana dia mengaturkan alat muzik angklung tu secara selari untuk dimainkan untuk solo. Okay, jadi ataupun untuk iringan dia akan ada iringan lagu dan angklung tu seolah-olah memainkan bahagian melodi. Okey, seterusnya kita tengok pada angklung dimainkan secara solo. Okey, baik. Kita akan scan tengok. Okey, itu adalah angklung yang dimainkan secara solo di mana menggunakan teknik tankette. Tankette ni maksudnya dia akan mute pada tabung yang You ready, man? Okey, jadi kita telah tengok untuk angklung yang dimainkan secara solo. Okey, seterusnya kita tengok kita baca sedikit cara memegang angklung. Okey, ketepatan dan keselesaan memegang angklung dapat menghasilkan bunyi yang terbaik seperti dikehendaki. Pada asasnya, angklung dipegang dengan genggaman di atas tangan kiri di tengah-tengah simpul pertemuan dua tiang di bahagian atas. Manakala beberapa jari di tangan kanan memegang pangkal tiang kerangka sebelah tabung besar untuk menggoncangkan angklung. Okay, jadi angklung ni kita mesti pegang pada rangka dia dan juga pada tabung di bawah tu supaya bunyi tu dapat dihasilkan dengan jelas dan kita selesa waktu memainkan muzik angklung. Okey, seterusnya kita tengok kepada teknik memainkan angklung. Okey, terdapat 3 teknik di sini dia tulis. Okey, teknik getar, okey, teknik asas dan utama dalam permainan angklung iaitu angklung digoncang keseluruhan tabung suara ke kiri dan ke kanan dengan laju sehingga menghasilkan suara yang mengalun dan tidak putus-putus. Okey. Okey, baik, kita terus kepada QR code untuk contoh. Okey, itu adalah teknik getar. Teknik getar. Dia di mana dia menggetarkan keseluruhan not pada angklung tu ataupun keseluruhan tabung pada angklung tu. Seterusnya kita tengok pada teknik tankette. Okey, itu teknik yang sama dengan teknik getar tapi hanya membunyikan angklung pada tabung tertentu sahaja. Tabung yang tidak diperdamkan bunyinya dengan menahan menggunakan mana-mana jari yang berdekatan. Teknik ini dapat menghasilkan bunyi yang lembut. Okey, terus kita kepada QR code. Okey, baik. Kita pergi kepada teknik yang seterusnya, itu teknik centok. Okey, teknik membunyikan angklung secara pendek dan putus-putus dengan cara menepuk bahagian bawah tepi tabung dasar dengan bahagian hujung jari. Okey, baik, kita boleh dengar sama-sama.
Okey, baik. Okey, kita dah dengar ketiga-tiga teknik memainkan angklung. Seterusnya kita tengok yang terakhir sekali ialah fungsi dan cara persembahan angklung. Okey, ini adalah sebuah info sahaja yang perlu kita tahu. Okey, kini angklung telah banyak diperdengarkan sebagai hiburan dan dalam sebuah persembahan sama ada secara instrumental, mengiringi tarian atau nyanyian. Oleh kerana angklung hanya mempunyai satu pitch, maka alat muzik ini perlu dimainkan dalam bentuk ensemble. Bagi melengkapkan kekayaan irama dan melodinya, angklung juga sering digandingkan dengan alat-alat muzik moden lain seperti dalam sebuah pertunjukan konsert. Okey, Jadi alat muzik angklung ni adalah alat muzik yang mempunyai satu not pada sebuah angklung tu hanya boleh dimainkan satu not sahaja. Jadi untuk menghasilkan chord ataupun permainan angklung untuk lebih harmoni, dia memerlukan permainan secara ensemble lah, seperti yang kita tengok dalam Rajah tu. Okey, di mana ramai yang memainkan untuk menghasilkan bunyi yang harmoni, sama ada iringan nyanyian ataupun persembahan melodi angklung. Okey, jadi kita telah selesai untuk apresiasi muzik, untuk alat muzik angklung. Okey, jadi baik, kita masuk ke unit yang seterusnya. Okey, kita masuk kepada not dan tanda rehat. Okey, not dan tanda rehat. Okey, not dan tanda rehat. Nilai. Okey, not ialah sebagai panjang atau pendek suatu bunyi yang digunakan dalam sesuatu irama, manakala tanda rehat ialah simbol bagi panjang atau pendek nilai senyap. Okey, simbol not dan tanda rehat berbeza mengikut nilai bunyi dan nilai senyap yang digunakan dalam suatu irama. Okey, seperti kita tahu, kita telah pelajari pada tingkatan 1, 2 dan 3. Okey, untuk tingkatan 4 ni ada pembaharuan, ada penambahan pengenalan pada nilai not. Okey, di mana kita akan belajar not quaver dan semi quaver. Okey, not quaver ni kita dah belajar pada tingkatan 2, semi quaver pada tingkatan 3. Okey, jadi tanda rehat, kita boleh tengok nilai not untuk quaver setengah. Okey, tanda rehat dia seperti dalam Rajah tu. Okey, pelajar-pelajar boleh tengok. Okey, manakala semi quaver pula nilai dia 1/4. Okey, tanda rehat dia seperti dalam gambar Rajah tu. Okey, jadi pelajar perlu tulis dalam buku latihan. Okey, sedikit info muzik. Okey, seperti yang tertera pada gambar Rajah yang awak nampak tu. Okey, dia ada semi brief, minim, crochet. Yang ni untuk ulangan supaya kita boleh ingat balik, supaya tak timbul kekeliruan. Okey. Okey, seterusnya kita tengok not dan tanda rehat not bertitik. Alright. Okey, nilai titik ialah separuh daripada nilai not atau tanda rehat asal. Jadual di bawah menerangkan nilai not dan tanda rehat not bertitik. Okey, jenis not minim bertitik, crochet bertitik, quaver bertitik. Jadi kita tengok untuk tingkatan 4 ni dia ada quaver bertitik. Okey, jadi kalau quaver tu kita tahu nilai dia 1/2. Okey, jadi kalau dicampur dengan satu titik, maksudnya dia mewakili separuh nilai not di sebelah dia. Titik tu mewakili separuh nilai not di sebelah dia. Okey, not quaver 1/2. Okey, separuh daripada 1/2 adalah 1/4. Seperti juga quaver campur dengan semi quaver. Okey, nilai dia jadi not quaver bertitik. Okey, kita pergi kepada crochet bertitik pula. Okey, crochet bertitik, nilai titik tu separuh daripada nilai not tu. Okey, jadi crochet campur dengan quaver nilai dia. 1 campur 1/2. Dan seterusnya mini bertitik. Okey, mini campur dengan crochet. Okey, nilai dia 2 campur 1 sama dengan 3 lah. Okey, manakala tanda rehat dia kita boleh tengok untuk setiap not yang ada
bertitik kita mesti tulis tanda rehat dia juga bertitik. Okey. Untuk mencukupkan dia punya nilai dia. Okey, jadi yang ni juga pelajar perlu salin untuk pemahaman dan juga untuk kita lagi ingat lah. Okey. Okey, seterusnya kita tengok latihan mendengar dan menepuk corak irama. Okey, setiap kali sahaja notasi muzik, okey, pelajar akan didedahkan dengan pengalaman muzik di mana kita perlu membuat latihan. Okay, jadi latihan mendengar dan menepuk corak irama, dengar dengan teliti dan tepuk corak irama tersebut. Okey, kita tengok latihan mendengar dan menepuk corak irama 1. Okey, dia ada 4 bar. Okey. Di mana meter ni menggunakan meter 4/4 Okey. 4/4 kiraan dia 1 2 3 4. Okey, 1 2 3 4. Sampailah ke bar yang ke-4. Okey. Okey, jadi cikgu baca secara sepintas lalu untuk bar yang pertama, bar kedua, bar ketiga dan bar yang keempat. Okey, bar yang pertama 1 2 3 4. Okey, 1 dengan 4 sahaja bunyi. Kalau kita baca dalam sebutan ta ta. Okey, ta sahaja bunyi, tu perlahan sahaja. Tu masih lagi bunyi masih lagi bunyi. Okey, untuk kiraan 2 3 ta 4 Okey, bar yang kedua 1 and 2 3 and. Okey, 1 and 2 3 and. Okey, untuk 4 dia dah ada nilai titik tu Okey, untuk bar yang ketiga, okey, 1 2 3 Okey, dia tak ada rest. 1 2 3 Okey, bar yang keempat 1. Okey, ta rest. Okey, baik. Okey, yang ni kita cuba tengok dan cikgu akan cuba scan lah. Audio 13. Latihan mendengar dan menepuk corak irama 1. Okey Okey, baik. Jadi pelajar-pelajar disarankan untuk membuat tepukan tu bersama-sama dengan audio Jadi boleh scan pada barcode ataupun QR code yang tersedia dalam buku teks, ataupun boleh terus ulang video yang cikgu buat ni untuk guide kita punya tepukan Okey, seterusnya kita pergi kepada latihan menepuk corak irama 2. Okey, untuk menepuk corak irama 2 ni kita tengok bar yang pertama 1 and 2. Okey, 1 and 2. 1 and 2 3 1 and 2 3 1 and 2 3 1 and 2 3. Okey, itu bar yang pertama. Bar yang kedua, okey, bar yang kedua 1 for okey, 1 for okey, 1 for okey, kenapa ada a? Okey, kerana nilai pada note yang terakhir tu adalah semi-quaver Okey, dia tak jadi and, dia jadi a kerana dia sedikit cepat kerana note di sebelah dia tu ada titik Okey, quaver bertitik. Okey, seterusnya bar yang ketiga. Okey, 1 and 3 and. Okey, 1 and 3 and.
Okey, 4. 4 tu berada pada titik pada titik untuk crochet tu. Okey, yang seterusnya bar yang keempat 1 a 3. 1 a 3. 1 a 3. Okey, 1 a 3. Okey, kenapa a? Kerana untuk not yang kedua tu, yang dibunyikan pada kedua tu adalah not semiquaver, dan not yang ketiga tu adalah not minim. Okey, jadi kita dengar sama-sama untuk audio 14. Audio 14. Latihan mendengar dan menepuk corak irama 2. Okey, jadi pelajar dah dengar. Okey, boleh cuba ajuk dan cuba ulang berkali-kali untuk dapatkan kemahiran. Kerana agak susah untuk latihan irama 2 ni, tapi kita boleh buat. Boleh buat dan boleh baca, insya-Allah. Okey, seterusnya kita pergi kepada latihan mendengar dan menepuk corak irama 3. Okey. Okey, kita tengok bar yang pertama. Okey, bar yang pertama 1 3 n. Okey, 1 3 n. 1 3 n. Okey, bar yang kedua 1 e n 2 3. 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 Okey. Okey, bar yang pertama tu, bar yang kedua tu kalau kita tengok satu kumpulan satu kumpulan not semiquaver di mana 1 e n 2. Okey, 1 e n. Dia jadi 1 e n kerana dia pecahan kepada 4 bahagian untuk kiraan 1 detik. Jadi kena cepatlah. 1 e n 2 a 3. Okey, bunyi dia. Okey. Okey, bar yang ketiga 1 a 3. 1 a 2. Okey. 1 a 2. Okey, bar yang keempat 1 2 3 4. Ataupun ta a. Okey, kita cuba dengar sama-sama dan ajar boleh cuba buat. Audio 15. Latihan mendengar dan menepuk corak irama 3. Okey, baik. Okey, jadi kita telah dengar. Okey, pelajar boleh cuba teliti mendengar dan cuba menepuk corak irama 3. Okey, seterusnya kita pergi kepada latihan mendengar dan menepuk corak irama 4. Okey, kita tengok meter dia sudah berubah menjadi 2/4 di mana 2 crochet dalam satu bar ataupun satu minim dalam satu bar. Okey, kita tengok bar yang pertama 1 2. Okey, bar yang kedua 1 2. Okey, 1 a. Okey, bar yang ketiga 1 and 2 and. Okey, bar yang keempat 1 and 1 and. Okey, bar yang kelima 1 e and 2 and 1 e and 2 and. Okey, bar yang ke-6 1 ataupun ta a. Okey, kita boleh tengok dan baca. Yang ni agak senang lah. Audio 16. Latihan mendengar dan menepuk corak irama 4.
Okey, baik. Okey, jadi kita pergi seterusnya pada latihan mendengar dan menepuk corak irama 5. Okey, yang ni meter dia sudah berubah sekali lagi. Yang menggunakan meter 3, 4 di mana kiraan 1, 2, 3. 1, 2, 3 untuk setiap bar. Jadi, kalau kita tengok bar yang pertama 1, 2 and 3 E N. Okey, 3 E N. 3 E N. Okey. 1, 2 and 3 E-N. 1, 2 1, 2 and 3 E-N. Okey, bar yang kedua 1, 2 E 2 E3. Okey, 1, 2 E 1. Oh, sorry. Okey. Kalau kita tengok bar yang kedua ni, okey. Note dia guna E na 3 E na 3. Okey, 1 E na 3. 1 E na 3. Okey, bar yang keempat. Okey, sorry, bar yang ketiga. 1 E na 3 E na. 1 E na 3 E na. Okey, bar yang kelima. 1 and 3. Oh, sorry, 1 and 2. Okey, 1 and 2. Okey, kita akan cuba dengar. Audio 17. Latihan mendengar dan menepuk corak irama 5. Okey, baik. Okay, jadi kita telah selesai membuat latihan tepukan dan juga mendengar. Jadi cikgu harap semua pelajar dapat buat latihan. Latihan dengan tekun lah. Supaya dapat kuasai corak irama yang kita pelajari pada minggu ni. Okey, jadi seterusnya kita masuk kepada latihan. Okey, semua pelajar perlu buat latihan untuk muka surat ke-18. Unit 1, muka surat 18. Okay, tuliskan persamaan nilai not yang berikut. Okay, contoh dia. Yang pertama A. Dia letak nilai, semi brief sama dengan 2 minim. Okay, mana kita menggenapkan ataupun memberi nilai yang sama dengan nilai yang di sebelah dia. Okay, okay, latihan dia ada sampai A, B, C sampai I. Okay, ini perlu buatlah. Seterusnya, berdasarkan meter yang diberikan, lengkapkan corak irama dengan meletakkan titik pada not yang betul. Okey, kat mana titik yang betul? Okey, contohnya 2, 4. 2, 4. Kalau kita tengok kat situ, 2, 4. Okey, titik yang diletak tu pada not crochet. Crochet tu nilai dia 1. Okey, bila diletak titik di sebelah tu 1, 1/2. Okey, tanda rehat di sebelah kanan dia tu adalah tanda rehat quiver. Okey, jadi dia akan genapkan nilai dalam bar tu. Okey, nilai dalam bar tu sepatutnya kena ada 2 crochet. 2 crochet dalam satu bar kerana menggunakan meter 2, 4. Okey, seterusnya kita tengok latihan B pula. Okey. Okey, latihan B pula. Dia 4, 4. 4. Okey, kat mana nilai titik tu sepatut kita letak? Adakah pada not minim ataupun not crochet? Okey, jawapan dia cikgu bagi. Okey, jawapan dia pada not crochet, minim lah. Kerana minim nilai dia 2. Jadi campur dengan titik jadi 3. 3 campur dengan not crochet di sebelah kanan dia tu jadi 4 untuk genapkan 4, 4 untuk meter 4, 4. Okey, yang seterusnya cikgu serahkan pada awak semualah untuk buat. Okay, jadi perlu buat pada buku latihan. Okey, seterusnya kita tengok pula pada latihan yang seterusnya. Isikan tanda rehat yang sesuai pada tempat yang bertanda bintang. Okay, jadi dalam setiap bar tu dia ada
Okey, dia ada tanda bintang di atas tu. Okey, jadi kita perlu isi mengikut tanda masa yang diberi. 6-8 6-8 ni maksud dia ada 6 quiver dalam satu bar. Okey. Okey, 6 tu mewakili 6 bilangan note yang perlu ada. 8 tu mewakili nilai note nilai note 1/2 Okey, jadi pelajar perlu buatlah sampai D latihan sampai D. Dan seterusnya berdasarkan keratan lagu di bawah, jawab soalan-soalan yang berikut. Okey, dia bagi satu keratan lagu Okay, keratan lagu. Okey, dia ada beberapa soalan di bawah Okey. Beberapa soalan di bawah. A, isikan tanda rehat pada ruangan yang bertanda X. Okey, dia suruh awak kira tanda rehat apa yang sesuai dalam tempat yang bertanda X. Okey, seterusnya notasikan note G pada garis dengan nilai yang betul pada tempat yang bertanda star. Okey, dia nak awak letak note G. Okey, note apa yang sesuai? Note semi-quiver ke? Note quiver ke? Note crochet ke? Note minim ke? Ataupun semi-brief? Ataupun crochet bertitik, quiver bertitik ataupun semi-quiver Okey. Okey, seterusnya C, soalan berganda Namakan jenis not yang digunakan pada keratan lagu di atas dari susunan not terbesar ke nilai not terkecil. Okey, nyatakan nilai setiap not tersebut. Okey, jadi awak perlu isi ruangan ni, ruangan kotak tu. Okey, not apa yang ada? Cuba perhatikan, susun daripada nilai yang besar sehingga nilai yang paling kecil. Okey. Letak nilai di bawah tu. Okey. Okey, jadi untuk minggu ni, kita buat sampai situ saja. Itu latihan sehingga latihan muka surat 18 dan 19 18, 19 pelajar perlu buat dalam buku latihan Okey, jadi cikgu mengharapkan pelajar di luar sana bekerjasama untuk buat latihan tepukan dan juga latihan bertulis dalam buku teks dalam buku tulis menggunakan buku teks Okey, jadi cikgu harap juga setiap pelajar yang menonton video cikgu buat ni, pelajar di luar sana boleh bagi like atau dislike supaya cikgu tahu cikgu tahu berapa ramai yang mengikuti, berapa ramai yang suka dan tidak suka Jadi cikgu boleh tambah baik. Dan seterusnya boleh komen untuk kelas cikgu, boleh komen kehadiran tulis nama. Okay, jadi cikgu boleh tahulah berapa yang hadir. Okey, dan boleh juga share pada sesiapa yang rasa video ni baik dikongsikan untuk PDPR boleh kongsi bersama-sama pelajar. Dan juga ibu bapa yang menonton ni boleh kongsi untuk anak-anak Okay, jadi seterusnya boleh subscribe channel cikgu untuk video yang seterusnya Okay, jadi cikgu doakan semoga semua berada dalam keadaan yang dipermudahkan segala urusan dan diberikan kesihatan yang baik Okey, kita akan jumpa lagi untuk video yang seterusnya. Sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.